Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan bin Ahmad Johari, nombor matrik 197923. Hari ini saya ingin membentangkan laporan tentang kursus FCE 3804, iaitu pengalaman awal di sekolah. Kursus ini melibatkan saya perlu berada di sekolah selama 10 hari untuk menimba pengalaman baru di sekolah. Sekolah yang saya pilih ialah SMK Dato' On yang terletak di seberang Perai Batuut, Pulau Pinang. Seterusnya, saya ingin menceritakan tentang sejarah sekolah ini. Sekolah ini diasaskan dalam tahun 1959 dengan membuka dua buah kelas aliran menengah Melayu. Yang pertama ditubuhkan di seberang Perai Utara, dan waktu itu sekolah ini ditempatkan di Sekolah Menengah Syed Mat Batuut buat sementara sehingga tahun 1964. Pada tahun 1959 terdapat seramai 80 pelajar lelaki dan 29 pelajar perempuan di tingkatan 1 dengan seramai 6 orang guru. Seterusnya, pada tahun berikutnya iaitu 1961, kumpulan pelajar pertama ini mula menduduki peperiksaan rendah pelajaran Malaysia iaitu SRP. Seterusnya, pada tahun 1963, bilangan kelas menengah Melayu bertambah kepada 7 buah kelas iaitu 3 kelas tingkatan 1 dan 1 kelas bagi setiap tingkatan dari tingkatan 2 hingga tingkatan 5. Pelajar mula menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM. Latar belakang sekolah SMK Dato' On. Bangunan sekolah ini kini siap dibina pada tahun 1964. Sekolah ini pada awalnya dinamakan Sekolah Menengah Bagan Ajam Batuut kerana ia terletak di kawasan Bagan Ajam. Seterusnya, seramai 387 orang pelajar serta 14 orang guru telah berpindah ke Sekolah Menengah Syed Mat Batuut ke Sekolah Melayu Pertama di seberang Perai Utara. Pada hari Isnin 20 bulan Julai 1966, Sekolah Menengah Bagan Ajam hanya tinggal dalam kenangan apabila diumumkan sebagai SMK Dato' On oleh Yang Berhormat Chair Johari, iaitu Menteri Pendidikan Malaysia pada waktu itu. Ini adalah visi dan misi sekolah SMK Dato' On. Matlamat sekolah ini yang pertama adalah meningkatkan minat dan kesungguhan pelajar untuk memperolehi dan menguasai ilmu melalui pelbagai aktiviti yang dirancang oleh sekolah. Seterusnya, yang kedua, meningkatkan kemahiran mengajar guru menggunakan pelbagai kaedah pedagogi terkini bagi menarik minat pelajar menguasai ilmu. Seterusnya, menggerakkan semua warga sekolah termasuk PIBG dan PIBK, komuniti setempat dan agensi-agensi luar untuk bersama-sama membantu pihak sekolah mencapai matlamat secara kolaboratif. Yang terakhir adalah sentiasa berusaha mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dan sejahtera agar menjadi tempat terbaik menimba ilmu pengetahuan. Ini adalah struktur organisasi sekolah SMK Dato' On pada tahun 2020 yang diketuai oleh Puan Hajah Nurhayati binti Abdul Halim yang merupakan pengetua cemerlang di Pulau Pinang dan dibarisi oleh penolong-penolong kanan yang berpengalaman. Banyak ilmu yang dicurahkan kepada saya oleh mereka ini. Sepanjang saya berada di sekolah ini, antara budaya sekolah yang saya dapat adalah perhimpunan rasmi setiap hari Isnin. Yang kedua adalah perhimpunan pagi setiap hari kecuali hari Isnin, iaitu perhimpunan rasmi. Yang ketiga adalah masuk sekolah sebelum 7.20 pagi.
Yang keempat, guru dan pengawas akan menanti di pagar sekolah pada waktu pagi. Seterusnya, budaya di dalam kelas. Budaya membaca Yasin, program mentor-mentee, budaya memberi salam, dan yang terakhir adalah aktiviti kebajikan kepada pelajar. Antara budaya kerja yang terdapat di SMK Dato' Onn antaranya adalah kerja berpasukan. Yang kedua, melakukan kerja dengan penuh fokus dan baik bagi memastikan hasil kerja yang berkualiti. Yang ketiga adalah bersemangat dan sentiasa membawa aura positif apabila melakukan sesuatu kerja. Yang keempat, pemikiran terbuka. Dan yang terakhir, pengurusan masa yang cekap. Bagi refleksi persekitaran pengalaman dan pengurusan bilik darjah yang terdapat adalah guru mengamalkan konsep PNP di luar bilik darjah. Terdapat kebaikan serta kekurangan. Antara kebaikannya adalah menghujudkan suasana yang efektif, meningkatkan minat murid untuk belajar dan seterusnya menerapkan nilai murni. Antara kekurangan yang terdapat dalam ni adalah kawasan yang tidak sesuai. Yang kedua adalah faktor cuaca yang tidak menentu. Antara cadangan atau penambahbaikan yang boleh diberikan adalah memerlukan perancangan yang rapi. Antara contoh, perlu memastikan tempat dan cuaca bersesuaian untuk melakukan PNP di luar bilik darjah. Yang kedua adalah guru bijak mengawal keadaan kelas. Antara kebaikannya adalah proses PNP berjalan dengan lancar. Seterusnya, pelajar dapat menumpukan perhatian semasa belajar. Dan yang terakhir, melahirkan suasana yang harmoni. Antara kekurangan yang terdapat adalah terdapat juga segelintir pelajar yang akan membuat bising dan tidak mendengar arahan. Antara cadangan atau penambahbaikan yang boleh dibuat adalah guru itu harus menjadi sedikit mesra ataupun tegas dengan pelajar tersebut bagi memastikan keadaan kelas terkawal. Sepanjang saya berada di SMK Dato' Onn, antara aktiviti kokurikulum yang sempat saya melibatkan diri adalah kelab pingpong. Sekolah ini adalah sekolah bestari dan tidak menekankan sangat sukan, dan kelab pingpong ini tidaklah mempunyai pencapaian yang tinggi. Kelab ini hanyalah mengadakan pertandingan peringkat sekolah kelas-kelas yang melibatkan pelajar sekolah itu sendiri. Antara masalah yang dihadapi untuk melakukan aktiviti sukan antaranya pingpong adalah kelengkapan yang kurang mencukupi, terutamanya bat ataupun bola, dan terpaksa pelajar itu membawa atau membelinya sendiri untuk kegunaan sewaktu latihan. Seterusnya, keselesaan tempat sewaktu latihan. Tempat yang digunakan tidak memuaskan dengan terlalu ramai bilangan ahli untuk menampung sesi latihan waktu itu. Seterusnya, aktiviti dan latihan tidak dapat dijalankan kerana bertembungan dengan aktiviti sekolah yang lain seperti sukan sekolah dan sebagainya. Antara peranan guru penasihat, badan uniform, kelab dan persatuan antaranya adalah memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatan kuasa. Yang kedua, memastikan ada perlembagaan dan peraturan. Yang ketiga, memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Dan yang keempat, merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Dan yang kelima, memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Dan yang keenam, merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan badan uniform. Dan yang terakhir,
bertanggungjawab memberikan bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Di sini saya ingin membuat refleksi tentang budaya di sekolah SMK Dato' On. Yang pertama adalah perhimpunan rasmi setiap hari Isnin. Antara kebaikannya adalah dapat memberikan pendedahan maklumat yang penting kepada guru-guru dan pelajar. Seterusnya, membolehkan guru dan murid sentiasa mengambil tahu perkembangan terkini. Antara kekurangannya adalah akan melanjutkan masa bagi pelajaran sesi pagi, dan jika guru itu mengambil masa berucap terlalu lama, pelajar akan menjadi bosan dan tidak memberikan perhatian. Antara penambahbaikan yang boleh dibuat adalah guru itu perlu peka dengan masa dan tidak berucap terlalu panjang. Okey, seterusnya adalah perhimpunan pagi setiap hari kecuali hari Isnin, iaitu perhimpunan rasmi. Antara hari Selasa adalah sekolah Dato' On akan menyampaikan maklumat tentang disiplin dan peringatan tentang aktiviti sekolah. Okey, pada hari Rabu pula, sekolah ini akan memberikan peringatan info disiplin atau memberitahu nama-nama yang terlibat dalam aktiviti disiplin. Seterusnya akan memperingatkan aktiviti koko yang akan berlangsung pada hari tersebut. Pada hari Khamis pula, sekolah Dato' On akan adakan hari English Day, di mana guru yang bertugas akan memberikan perkataan ataupun kata-kata motivasi kepada pelajar, dan pelajar itu haruslah mencatat dan mencari maksud ayat tersebut. Guru bahasa Inggeris kelas tersebut akan menanya semula perkataan tersebut. Pada hari Jumaat pula, pelajar Islam akan berkumpul di dewan dan akan mengadakan bacaan Yasin serta taklimat ringkas tentang ceramah. Dan bagi pelajar moral pula akan diasingkan di kantin sekolah dan akan membuat aktiviti berkaitan moral. Seterusnya adalah budaya masuk ke sekolah sebelum 7.20 pagi. Antara kebaikannya adalah akan membina disiplin pelajar dalam diri untuk lebih menepati masa. Antara kekurangannya adalah pelajar yang lambat akan cuba untuk masuk sekolah menggunakan jalan yang salah. Antara cadangan penambahbaikan, memastikan jalan yang tidak sepatutnya itu ditutup dan diselenggara. Seterusnya adalah budaya di dalam kelas. Sepanjang saya berada di SMK Dato' On, saya mendapati pelajar sekolah ini sangat menghargai masa di mana mereka akan membuat ulang kaji walaupun ketiadaan guru di kelas. Tetapi ada setengah pelajar yang akan bermain tetapi masih boleh dibendung dan dikawal. Seterusnya adalah budaya kelas tambahan. Antara kebaikannya adalah akan meningkatkan prestasi pelajar dalam membuat persediaan menghadapi peperiksaan. Antara kekurangannya adalah pelajar akan berasa penat dan letih kerana belajar terlalu lama dan kemungkinan pelajar akan hilang tumpuan. Antara penambahbaikan oleh budaya kelas tambahan ini adalah memberikan masa rehat dalam 5 minit sepanjang 30 minit pembelajaran. Seterusnya, menyelit sedikit unsur permainan semasa masa rehat supaya pelajar tidak bosan. Seterusnya adalah budaya membaca Yasin. Pada setiap hari Jumaat, pelajar Islam akan berkumpul dan membaca Yasin. Antara kebaikannya adalah akan melahirkan jiwa yang bersih dan tenang serta sasiah yang terpuji. Antara penambahbaikannya adalah menjemput penceramah dari luar untuk memberi ceramah ringkas kepada pelajar untuk menarik minat pelajar untuk menceburi bidang agama. Seterusnya adalah program mentor-mentee. Antara kebaikannya adalah dapat mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar. Seterusnya, dapat membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada mentee supaya pelajar yang bermotivasi tinggi.
Antara kekurangannya adalah akan ada pelajar yang bosan dengan perkara program ini. Antara cadangan penambahbaikannya adalah melakukan aktiviti yang menarik agar dapat menarik minat pelajar untuk menjayakan lagi program mentor-mentee ini. Seterusnya adalah budaya memberi salam. Sepanjang saya berada di sekolah ini, apa yang saya dapati, sekolah ini adalah sangat kaya dengan ucapan salam. Tidak kira di mana, kalau mereka terjumpa atau terselisih, mereka akan memberi salam atau sapaan. Tidak kira Melayu, Cina ataupun India. Antara kebaikannya adalah amalan ini dapat membina suasana persekolahan yang harmoni antara guru dan pelajar. Antara cadangan penambahbaikan adalah pelajar perlu memberi salam pada tempat yang sesuai. Seterusnya adalah aktiviti kebajikan kepada pelajar. Aktiviti ini adalah terbuka kepada guru-guru secara sukarela yang ingin memberikan makanan kepada pelajar. Aktiviti ini adalah hanya untuk memberikan kepada pelajar asnaf yang tidak sempat sarapan pagi. Bagi saya, aktiviti ini adalah sangat mulia. Antara penambahbaikan yang saya boleh buat adalah guru itu perlu membuat jadual pembahagian makanan supaya guru-guru lain akan mendapat merasai aktiviti yang sama. Ini pula adalah budaya kerja yang terdapat di SMK Dato' An. Yang pertama adalah bersemangat dan membawa aura positif. Antara kebaikan bagi budaya ini adalah persekitaran sekolah akan menjadi lebih harmoni. Yang kedua adalah guru-guru sekolah ini sangat berfikiran terbuka. Antara kebaikannya adalah sentiasa mempunyai idea yang bernas dan kreatif. Yang ketiga adalah mengamalkan kerja berpasukan. Antara kebaikannya adalah dapat menyelesaikan sesuatu kerja dengan mudah. Yang keempat adalah kualiti kerja yang sangat baik. Antara kebaikannya adalah boleh dijadikan contoh dan motivasi untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, pengurusan masa yang cekap. Setiap sekolah SMK Dato' An ini, setiap guru akan masuk kelas 5 minit sebelum waktu kelas. Itu yang saya kagum. Dan antara kebaikannya adalah proses PNP akan berjalan dengan lancar. Kesimpulannya yang boleh saya buat sepanjang saya berada di sekolah ini adalah struktur organisasi yang lebih baik serta mantap akan memberikan impak yang baik kepada sistem pentadbiran di sebuah sekolah. Selain itu, sikap kepimpinan dan bertolak ansur serta amanah dalam menjalankan tanggungjawab dapat mencapai suasana sekolah yang harmoni dan cemerlang dalam pelbagai bidang. Seterusnya, sebagai seorang bakal guru yang akan datang, segala kecerdasan yang ditetapkan dalam sistem pendidikan perlu diaplikasikan di sekolah untuk menjadikan sekolah itu mantap. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.